tali pinggang Claire. Prinsip rukun negara yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Prinsip kedua, rukun negara menekankan aspek kesetiaan kepada raja dan negara, meletakkan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai lambang perpaduan negara. Dalam konteks perhubungan rakyat dan raja, rakyat harus mencurahkan taat setianya kepada raja, manakala raja atau pemerintah harus menyediakan perlindungan kepada negara dan seluruh rakyat jelata. Hubungan timbal balas ini meletakkan asas kesetiaan tidak berbelah bagi dalam kalangan rakyat, lantas membentuk semangat kebangsaan yang boleh menyatu padukan rakyat semua. Sikap rendah diri dan memahami akan kepentingan orang lain dapat membentuk perpaduan dalam kalangan rakyat. Kapsul Wahai Anak Muda, Ibadah Tengah Malam. Sekiranya ilmu semata-mata mencukupi bagi engkau tanpa beramal, maka firman Allah SWT yang menyeru, tiadakah yang meminta, tiadakah yang memohon keampunan, tiadakah yang bertaubat, akan menjadi sia-sia. Diriwayatkan ada sekumpulan sahabat baginda Nabi SAW menyebut perihal kebaikan Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu di hadapan baginda SAW. Lalu baginda bersabda mafhumnya, sesungguhnya Sayyidina Abdullah seorang yang cemerlang pribadinya. Andai kata beliau turut mendirikan solat malam tahajud. Baginda Nabi SAW juga bersabda kepada salah seorang sahabat radhiyallahu anhu mafhumnya, wahai si Fulan bin si Fulan, janganlah kamu banyak tidur pada malam hari, kerana sesungguhnya banyak tidur pada malam hari menjadikan seseorang itu miskin pada hari kebangkitan kelak.
Bersabda baginda sallallahu alaihi wasallam lagi, Allah Subhanahu wa taala menyukai 3 suara, iaitu suara ayam jantan berkokok, suara orang membaca Al-Quran dan suara orang yang memohon keampunan Allah pada waktu sahur. Wahai anak muda, diriwayatkan dalam wasiat Luqman Al-Hakim kepada anaknya, beliau telah berkata, wahai anakku, janganlah ayam jantan itu lebih bijak daripadamu. Ayam itu menyeru bangun menghidupkan malam pada waktu sahur, sedangkan kamu masih lena tidur. Sesungguhnya benarlah kata-kata yang indah ini. Sesungguhnya sang merpati memanggil-manggil dalam kegelapan malam dari atas dahan kayu, sedangkan aku lena dalam tidur. Aku telah berbohong. Demi Tuhan Baitullah, andainya benar aku seorang yang asyik merinduimu ya Allah, burung-burung merpati tidak akan mendahuliku dalam menangis kerana Allah. Namun, aku tidak menangis seperti menangisnya binatang itu. Petikan peringatan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali ini dipetik daripada buku Wahai Anak Muda, diterjemahkan daripada kitab Ayyuhal Walad oleh Dr. Haji Nik Ruskiman Abdul Samad, terbitan IKIM. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian. Bersama Syafiq Saleh di Inspirasi Ilmu. IKIM FM, inspirasi utama anda. Dengan kalimah suci, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda. Saya Syafiq Saleh dan kita buka tirai untuk pertemuan di Inspirasi Ilmu. Hari ini saya tak kesorangan sebab ada penyampai undangan kita dah bersama kita ni. Ya, saya Ashraf Jalil. Ya, Syafiq. Ya, syukur. Ashraf okey Ashraf Alhamdulillah. Syukur. Banyak-banyak sebab apa Ashraf? Sebab setiap hari kita dalam memberi pengisian ni orang kata memang tidak akan lekang, kita pun sama-sama terus kena dapat juga pengisian. Ya. Sebab hati jiwa kita ni memang sentiasa saja kena isi, betul tak? Betul. Kadang-kadang kalau kita ni dalam waktu sekarang ni waktu kita bekerja ya. Jadi ada dua perkara yang sebenarnya amat berharga untuk kita. Dan itu yang pertama masa, yang kedua fikiran. Jadi dua perkara ni memang berkait bila kita bekerja, Syafiq Mereka kata cara kita guna itulah yang terbaik sebenarnya. Kan betul-betul masa kita tu macam mana hari ni, dah susunkah jadualnya, lagi tengah hari nak buat kat mana, duduk di mana. Ya, betul. Apa nak buat kan, betul. Petang nanti, malam nanti, dan semua itu perlunya perancangan. Sebab kita ni manusia kadang-kadang ada up and down, kiri kanan, atas bawah, macam-macam lah. Dan kita kena bersedia untuk hadap masalah. Masalah tu akan datang bila masa.
Betul Syah. Kita harapkan semua pendengar kita tenang-tenang saja dan lalui kehidupan kita ni dengan bersyukur. Bila syukur nak sebut apa Syaf? Kita kena sebut Alhamdulillah. Betul. Sama-sama kita syukur banyak-banyak. Nah, jom kita berhibur seketika bersama dengan Ikon Fatana. Alhamdulillah, selepas ni kita ada rancangan Tahsinul Ibadah. Kekal bersama IKIM FM. Inspirasi utama anda. Jika kita meluahkan syukur kepadanya, dan pastinya dilipat gandakan nikmat yang ada. Bertenanglah jiwa, semua miliknya. Alhamdulillah, segala puji hanya padamu Allah. Bersyukur pemberian darimu Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, di atas kemudahan darimu Allah, akan aku berserah padamu Allah. Alhamdulillah. Rasa ini yang paling disenangi Ilahi, menghapus gelisah dan risau yang terbuku di hati. Bertenanglah jiwa, semua miliknya. Alhamdulillah, segala puji hanya padamu Allah. Bersyukur pemberian darimu Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, di atas kemudahan darimu Allah, akan aku berserah padamu Allah. Alhamdulillah. Jadikan aku hamba yang bersungguh dalam mencari cahaya tak berpenghujung. Alhamdulillah, Adakah anda antara mereka yang mahu membuat dokumentasi hibah tetapi harta tersebut masih mahu dimanfaatkan? Atau anda mahu membuat dokumentasi wasiat yang diiktiraf pihak mahkamah tanpa boleh dipertikaikan mana-mana pihak? Mungkinkah anda juga antara pasangan yang bercerai tetapi tidak pasti hak harta seperceraian anda? Atau juga mungkin anda perlukan bimbingan menguruskan harta pusaka orang kesayangan yang telah pergi? IKIM dengan usaha Maybank Islamik boleh membantu meleraikan permasalahan dan kekeliruan anda dalam program kursus eksklusif pengurusan harta. Program yang boleh memberi bimbingan secara komprehensif untuk menguruskan harta dengan cara terbaik. Hadiri program yang diadakan di PAUM Clubhouse Universiti Malaya pada 8 dan 9 Oktober 2024. Yuran serendah RM200 sahaja. Anda juga akan menerima 6 siri buku infografik meliputi tajuk hibah, wasiat, harta sepencarian, pengurusan harta keluarga, faraid dan pentadbiran pusaka kecil bernilai RM330 secara percuma. Tempat adalah terhad. Hubungi unit program dan latihan di talian 0362046323 atau 0362046325 untuk pendaftaran. Program kursus pengurusan harta ini ditaja oleh Maybank Islamik.
Permohonan adalah dipelau daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan di Institut Kefahaman Islam Malaysia sebagai pegawai tadbir bahagian wakaf IKIM Grade N41. Jawatan adalah bertaraf tetap dengan tempoh percubaan 1 tahun sehingga maksimum 3 tahun tertakluk kepada prestasi dan syarat-syarat yang ditetapkan. Calon-calon hendaklah berumur tidak kurang daripada 25 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan. Memiliki sekurang-kurangnya ijazah sarjana muda dengan kepujian yang diiktiraf oleh IKIM daripada institusi pengajian tinggi awam atau swasta atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Berpengalaman 2 tahun dalam bidang berkenaan. Keutamaan akan diberi kepada calon yang mempunyai pengalaman dalam bidang wakaf. Antara bidang tugas, membuat dan merancang pelan strategik untuk mempromosi wakaf IKIM, merancang dan mengatur untuk menambah sumber dana wakaf IKIM, menyediakan kertas cadangan pemasaran dan promosi wakaf kepada pelanggan, membantu hal ehwal pentadbiran pejabat, urusan pengendalian program wakaf dan lain-lain tugas yang diarahkan dari semasa ke semasa. Calon-calon yang berminat boleh mengemukakan permohonan anda ke unit modal Insat IKIM sebelum atau pada 2 Oktober 2024. Untuk maklumat lanjut, layari www.ikim.gov.my. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM FM, inspirasi utama anda. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Syukur Alhamdulillah, kita nak sama-sama untuk bawakan kepada anda di pagi Khamis ini seperti biasa rancangan Tahsinul Ibadah, dan anda boleh terus tonton di Facebook Live, di YouTube Live IKIM FM sebab kita ada secara langsung di situ. Jom sama-sama kita nak meriahkan juga dalam perkongsian ilmu ini sebab kita nak dengarkan bual bicara tentang sesi soal jawab agama di sini, dan juga kita nak dapatkan lagi perkongsian dalam kitab Intisari Matan Al-Zubat untuk kita bincangkan petikan-petikan yang kita bawakan perbahasan di sini insya-Allah. Okey, dan anda boleh sama-sama juga sertai kita di dalam ruangan komen di Facebook juga di YouTube Live IKIM FM. Letakkan saja apa yang anda ingin bincang-bincangkan di bahagian ruangan komen. Insya-Allah kita akan bawakan sesi perkongsian ini. Okey, dan hari ini kita akan buka sesi bacaan kitab Intisari Matan Al-Zubat. Jadi anda kena siap sedia ni. Siapa yang ada kitab tu, jom sama-sama kita siap sedia. Dan sebelum tu kita nak bawakan dahulu dengan pertemuan ini, tak lain tak bukan, jom kita bawa masuk tetamu kita iaitu Al-Fadhil Ustaz Ahmad Lutfi Muharram yang dah pun bersedia dekat dalam talian kita di sini nak mengalu-alukan kehadiran Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Syukur. Khair. Baik. Afiat. Masya-Allah Ustaz. Semoga baik-baik untuk Ustaz. Masya-Allah. Ramai yang kata Ustaz, orang kata apa, bila dapat dengar Ustaz, dapat tonton, kita sentiasa mengingati walaupun sahaban bulan, sahaban waktu, sahaban tahun kita bercakap tentang perkara yang sama. Contohlah Ustaz dalam Tahsinul Ibadah ni soalan yang famous bila sampai waktu bulan puasa nanti, banyak soalan tentang puasa kan Ustaz. Dan juga bila cakap tentang ibadah solat, banyak kan tentang bincang-bincang. Tapi Alhamdulillah dapat dari semasa ke semasa kita dapat bincang-bincangkan perkara tersebut. Ustaz, semoga baik-baik juga untuk Ustaz insya-Allah. Dan hari ini Ustaz, kita akan buka sesi perbincangan dalam kitab Intisari Matan Az-Zubat. Tapi sebelum kita nak buka kitab Ustaz, kita nak buka sedikitlah sebagai mukadimah Ustaz. Apa pesan-pesan yang boleh kita semat-sematkan di awal Ustaz? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Terima kasih kepada DJ Syafiq sama Ustaz selaku penerbit rancangan Tahsinul Ibadah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai sebuah jariah amin yang berterusan. Amin. Amin. Terima kasih Ustaz. Seterusnya, sedang pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berada di dalam bulan Rabi'. Bila disebut Rabi'ul Awal, ingatan kita akan terus terbang pergi ke kota Madinah. Ustaz. Secara khusus di Kubah Hijau yang di bawahnya ada makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua kebaikan yang kita kecapi pada hari ini adalah berpunca daripada
baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua kebaikan. Rancangan tahsinul ibadah yang kita sedang bersiaran sekarang ini pun punca kebaikannya itu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah tanpa baginda kita tidak reti apakah itu tauhid, kita tak faham bagaimana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan jadi sejahil-jahil manusia. Tidak boleh membezakan antara makhluk dan juga khalik, antara pencipta dan ciptaan. Semua kebaikan seperti yang pernah disebut oleh Al-Imam Syafi'i, tidak ada suatu nikmat, sama ada nikmat itu nikmat yang zahir ataupun nikmat itu nikmat yang batin, yang diperolehi, sama ada ia berbentuk duniawi ataupun ia berbentuk ukhrawi, semuanya melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sabab kepadanya. Kalau begitulah kefahamannya dan kalau begitulah hakikatnya, maka sepatutnya lidah kita, hati kita sentiasa mengagungkan, membesarkan, memanjatkan rasa terima kasih, jazakumullahu khairan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama dengan memperbanyakkan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua dengan minat, merasa minat sungguh-sungguh untuk mendengar tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan rasa gembira untuk memuji Rasulullah dan rasa gembira dengan orang-orang yang lidahnya memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita jadikan bulan Rabiul Awal ini sebagai pemangkin rasa cinta yang wajib sebenarnya. Mencintai Rasulullah ini bukan pilihan, tetapi dia adalah merupakan kewajipan. Dan kita jadikan bulan Rabiul Awal tahun ini sebagai pemangkin untuk kita menyuburkan lagi, untuk kita melipat kali gandakan perasaan cinta terhadap junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin. InsyaAllah Ustaz, seperti apa Ustaz sebutkan tadi, sama-sama kita ambil semangat Rabiul Awal ni, orang kata tingkatkan lagi, perhebatkan lagi kan. Macam mana kalau kita selalu selawat banyak-banyak, tapi ke depan ni, waktu ni lagi banyak selawat kita tambahkan lagi kan. Dan apatah lagi program-program yang dibangunkan dekat surau, masjid kita kan. Semuanya nak mengingati dan juga nak mengenang, apatah lagi nak meningkatkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Ustaz atas ingatan tersebut. InsyaAllah Ustaz, semoga dapat serap menyerap apa mesej yang disampaikan di situ. Baik Ustaz, kita terus nak ke kitab kita. Ini dia Intisari Matan Al-Zubaid. Okey, kalau ada yang anda tengah tonton sekarang, dengarkan sekarang, jom kita nak teruskan lagi untuk sesi perbincangan kita, sebab ada satu lagi petikan dalam bab perwakilan. Dan kemudian Ustaz, kita akan buka bab baru, iaitu bab ikrar, pengakuan. Selepas tu, tapi kita nak habiskan dahulu Ustaz satu petikan dalam bab perwakilan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nadhimu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin wa huwa aminun wa bitafriqin damin yu'zalu bil azli wa ighma'in wajin. Baik, maksudnya jika barang rosak atau binasa, wakil ialah pemegang amanah dan dengan sebab kecuaiannya, maka dia wajib menjamin, yakni ganti ruginya. Wakil terpecat daripada hak menjadi wakil dengan pemecatan oleh pihak mewakili atau pewakil, pengsan atau gila. Kita sekarang ni belajar bab wakil. Wakil adalah suatu bentuk akad yang boleh diserapkan dalam banyak akad. Wakil ataupun wakalah adalah satu akad yang boleh diserapkan dalam banyak akad. Seseorang boleh menjadi wakil penjual, seseorang boleh menjadi wakil pembeli,
seorang boleh menjadi wakil sebagai akad salam dan seumpamanya. Satu pertanyaan, apabila seseorang menjadi wakil, dia memegang barang orang lain. Maksudnya apa? Barang orang lain berada di tangannya, berada di bawah penyeliaannya dan di bawah penjagaannya. Maka status dia sebagai pemegang amanah itu kita ingin bincangkan daripada segi kebertanggungjawaban. Maksudnya, kalau berlaku apa-apa pada barang yang di bawah jagaannya, di bawah seliaannya, sebagai wakil, dia bukan pemilik, dia wakil. Kalau berlaku apa-apa, siapakah yang dibebankan untuk bertanggungjawab? Contohnya, kita pegang barang orang dan kita ni wakil pemiliknya untuk kita jual. Contoh barang tu rosak, kena banjir misalnya, atau barang tu kena curi ke, ataupun terlibat dengan kebakaran ke. Soalannya, adakah kita ni yang pegang barang tu bertanggungjawab? Apa maksud kita bertanggungjawab? Kita kena ganti. Kita kena ganti. Ataupun bagaimana? Ini yang kita bincangkan sekarang. Kata pengarang, wa huwa amin. Wakil ini statusnya adalah pemegang amanah. Wakil ini adalah statusnya amin, bukan dhamin. Yat dia bukan yat dhaman, tetapi yat dia adalah yat amanah. Apa beza? Apa beza tanggungjawab atas dasar amanah ataupun tanggungjawab atas dasar menjamin? Beza dia adalah, kalaulah tanggungjawab itu adalah tanggungjawab atas dasar pemegang amanah, kalau berlaku apa-apa kerosakan ataupun kemusnahan terhadap barang yang dijaga itu, maka pihak yang diwakilkan untuk jaga tak bertanggungjawab ataupun tidak boleh dikenakan bayaran ganti rugi. Tak boleh. Sebab dia ini hanya pemegang amanah sahaja. Dia tidak boleh dibebankan dengan bayaran ganti rugi. Jadi pemilik kena faham perkara ini. Dia tak boleh menuntut daripada wakil dia untuk bayar. Kamu kena ganti ni, barang ni rosak, barang ni musnah, barang ni binasa, barang saya ni. Tak boleh. Dia tak boleh menuntut ganti rugi kecuali, kecuali kalaulah ada unsur kecuaian daripada pihak pemegang amanah tadi. Kalau ada unsur kecuaian daripada wakil, maka barulah dia boleh menuntut ganti rugi. Ingat tu. Kalau tidak ada unsur kecuaian, kita upah orang ataupun kita wakilkan orang jual barang kita, pekerja kita lah, staf kita. Kemudian berlaku kebakaran kat kedai. Adakah kita boleh menuntut yang staf kita ni kena bayar ganti rugi? Sebab dia ada waktu kebakaran tu berlaku, dia yang bertugas pada waktu itu, tak boleh. Kita tak boleh menuntut ganti rugi daripada dia, kecuali kalau ada unsur kalau ada unsur kecuaian. Contohnya, kita wakilkan orang jual barang kita. Dia jual. Kemudian rupa-rupanya dia telah jual kepada scammer. Contoh, scammer tu tak bayar. Dia tak bayar. Dia buat helah macam mana sehingga dia dapat barang itu dan dia tak membuat pembayaran. Adakah kita sebagai pemilik barang boleh menuntut daripada wakil kita untuk kamu siapa suruh jual kat scammer? Jadi kamu kena bayar ganti rugi. Jawapannya, dia tidak boleh menuntut ganti rugi kecuali kalau ada unsur kecuaian. Contoh unsur kecuaian apa? Kita letak syarat dekat wakil kita, barang ni kalau nak jual secara tunai, tak nak kredit. Saya tak nak jual kredit.
dan jual secara berhadapan. Saya tak nak jual online. Maksudnya penjual itu ataupun pembeli itu hendaklah datang. Ya. Datang. Saya tak nak pembeli online ni, tak nak. Tetapi pekerja itu dia telah tidak mematuhi syarat tadi. Itu dipanggil cuai. Dia pergi jual secara online misalnya, tanpa ada pembeli fizikal yang datang. Ataupun dia jual secara kredit, hutang. Lalu menyebabkan orang itu tidak dapat dikesan. Ini dipanggil kecuaian ni. Ya. Maka pada ketika itu kita boleh menuntut ganti rugi. Ataupun berlaku kehilangan. Rompakan. Ada unsur kecuaian tak? Ada unsur kecuaian. Contohnya, wakil kita, pekerja kita tidak meletakkan barang itu di tempat yang selamat. Dia tak kunci kedai lah contohnya. Tak kunci. Ataupun tinggalkan barang tanpa pemantauan dan tanpa penjagaan yang memang sangat terbuka untuk terdedah kepada kecurian misalnya. Maka itu dipanggil kecuaian. Kalau berlaku unsur kecuaian tadi, maka barulah kita boleh memintanya untuk bayar ganti rugi. Dan banyak lagi perkara-perkara yang dijadikan sebagai contoh kecuaian. Kemudian yang seterusnya adalah berkaitan dengan azal. Azal ni adalah isu pemecatan. Jadi dalam bab fiqh ni dia bahas bagaimana ejen, bagaimana wakil boleh terpecat. Simple je. Orang yang masih ejen kita, dia boleh bertindak mewakili kita. Ya. Tapi kalau kita dah pecat dia, kita dah tarik balik keejenan dia tu, dia dah bukan wakil kita, maka dia sudah lagi tidak boleh bertindak mewakili kita. Simple. Sebab itu, kalaulah ada mana-mana ejen yang dulu ni masyhur, dia merupakan ejen kita, dan dia sudah tidak bekerja dengan kita misalnya, maka akan dibuat pengumuman, misalnya di laman media sosial, dibuat pengumuman. Sebab banyak orang tahu dia ni ejen kita. Dia mengambil duit bagi pihak kita sekarang ni, oleh kerana dia bukan lagi pekerja kita. Takut ada yang tak tahu. Maka dibuat pengumuman umum yang bahawasanya pihak syarikat ataupun si fulan sudah tidak bekerja. Dia bukan lagi ejen kita. Dia tidak ada apa-apa kaitan dalam apa pun urus niaga bagi pihak kita. Sekarang ni nak dibincangkan bagaimana berlakunya pemecatan ataupun bagaimana berlakunya penarik balikan wakalah itu. Jadi penarik balikan wakalah itu berlaku, kata pengarang, yu'zal bi'azlin, wakil terpecat daripada hak menjadi wakil dengan pemecatan. Maksudnya kalau dia dipecat ataupun dia sudah dihentikan daripada menjadi ejen, bahasa eloknya dihentikan, bahasa tak eloknya di-fire, dipecat. Maka kalau dia sudah dipecat ataupun dia sudah dihentikan menjadi wakil, maka terhentilah kuasa dia untuk mewakili kita. Dia dah tak boleh beli bagi pihak kita, dia tak boleh dah. Dia tak boleh guna dah harta syarikat untuk beli, tak boleh lah, sebab dia dah tak ada apa-apa kaitan. So pertama sekali, terpecatnya ejen dan wakil ini dengan dipecat, dihentikan. Yang kedua, dengan apa? Dengan pengsan, dengan koma, apa lagi? Dan juga dengan gila, menjadi gila. Jadi kalaulah orang tu dia ejen, kemudian dia mengalami gila, maka dia dikira terpecat. Dan kalau kita nak melantik dia jadi wakil, semula kita kena buat akad baru. Kena adakan akad baru untuk memulangkan semula status dia sebagai ejen dan statusnya sebagai
sebagai wakil. Begitu. Okey, baik. Masya Allah, itu dia kan satu persatu yang kita dah faham melalui dalam bab perwakilan di situ. Selesai kita dalam petikan 603 di dalam muka surat 169 dan 170. Baik Ustaz, sekejap lagi kita akan bergerak pula untuk bab 32 di halaman 171 di mana kita akan fahamkan tentang dalam bab ikrar ataupun pengakuan. Nanti kita akan bincang di situ insya-Allah. Okey, kita nak berehat seketika. Untuk anda kekal bersama IKIM FM. Soalan pertanyaan terus hantarkan ke talian WhatsApp konti 01129004 akan kembali selepas ini. Kekal di IKIM FM. Imam Ahmad atau nama penuhnya Ahmad bin Muhammad bin Hanbal dilahirkan di kota Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijrah bersamaan 80 Masihi. Beliau merupakan salah seorang daripada 4 imam mazhab Ahlul Sunnah wal Jamaah. Bapa beliau telah meninggal dunia ketika beliau masih kecil. Lalu Imam Ahmad dijaga oleh ibunya yang sentiasa menasihati beliau agar mempelajari ilmu agama. Imam Ahmad menghafaz Al-Quran dan telah mendalami bahasa Arab. Dan pada ketika beliau berusia 15 tahun, beliau pun mulai mempelajari ilmu hadis. Untuk mendalami ilmu agama, Imam Ahmad telah mengembara ke serata bandar dan negara seperti di Mekah, Madinah, Kufah, Basrah, Syam dan Yaman. Hasil daripada pengembaraan ilmiah itu telah membuatkan beliau mengetahui betapa banyaknya hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Lalu Imam Ahmad mengumpulkan hadis-hadis tersebut dan menghafaznya sehingga jadilah beliau imam yang hebat di zamannya. Imam Ahmad seorang perawi hadis yang amat cintakan ilmu. Salah sebuah karya besar beliau adalah Musnad Imam Ahmad yang memuatkan 40,000 hadis. Diriwayatkan Imam Ahmad menghafal sehingga 700,000 hadis. Kepakaran Imam Ahmad dalam ilmu hadis tidak ada keraguan lagi sehingga mengundang banyak tokoh ulama berguru dengannya. Kegigihan dan kesungguhan Imam Ahmad telah melahirkan ramai ulama dan perawi hadis yang terkenal seperti Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Abu Daud. Imam Ahmad pernah berguru dengan Imam Asy-Syafi'i dan beliau merupakan antara anak murid Imam Asy-Syafi'i yang paling utama di Baghdad. Malah Imam Asy-Syafi'i mengiktiraf keilmuan Imam Ahmad dengan mengatakan, "Telah aku tinggalkan kota Baghdad ini dan tidaklah aku meninggalkannya dengan seorang insan pun yang sangat bertakwa dan sangat faqih dari Imam Ahmad bin Hanbal." Pada hari Jumaat tanggal 12 Rabiul Awal tahun 241 Hijrah, Imam Ahmad meninggalkan dunia ini buat selama-lamanya. Namun, sumbangan ilmu dan namanya terus mengalir di jiwa umat Islam sehingga ke hari ini. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM FM. Inspirasi utama anda. Hanya yang terbaik bersama IKIM FM, inspirasi utama anda. Saya Syafiq Saleh. Jom kita nak teruskan lagi untuk Bual Bicara menerusi rancangan Tahsinul Ibadah. Dan anda boleh tonton sekarang di Facebook Live, di YouTube Live IKIM FM. Sertai kita di situ dan meriah kalau tengok di bahagian rancangan komen kita ni. Masya Allah, ramai yang dah mula masuk dan juga komen di situ. Okey, kita nak teruskan untuk sesi perbincangan kita pada hari ini berkaitan dengan bab perwakilan. Tadi dah pun selesai kita bawa di situ. Dan kita nak masuk ke bab yang baru ni, menerusi dalam kitab rujukan kita Intisari Matan Al-Zubat halaman 171. Kita nak fokus pula tentang ikrar ataupun pengakuan bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Lutfi Muharram. Ustaz, kita nak sambung dan nak teruskan dalam bab ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim.
babul iqrar, bab pengakuan. Wa innama yasihhu ma' taklifi taw'an walau fi maradin makhufi. Baik, maksudnya sah pengakuan apabila ia datang daripada seorang mukallaf secara sukarela walaupun ketika dalam keadaan sakit. Seterusnya dibimbangi membawa kematiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang ni belajar satu bab. Bab ini namanya adalah bab pengakuan. Kita biasa dengar tak? Ataupun kita biasa baca bila ada sesuatu kes, maka disebut tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh kan? Ya. Tiada pengakuan yang direkodkan. Pengakuan bersalah terhadap apa yang dia dituduh. Itu adalah merupakan salah satu cabang masalah di bawah tajuk yang kita nak bincangkan. Dalam syariat, pengakuan seseorang, pengikraran, itu dipanggil ikrar tu. Tapi ikrar kat sini bukan macam ikrar yang dalam bahasa Melayu tu. Ya. Kami berikrar sebagai rakyat Malaysia, itu lain, itu ikrar lain. Yang ini ikrar dengan makna pengakuan. Contoh yang mudah nak faham, satu orang dia buat pengakuan dia telah melakukan sesuatu jenayah. Dia telah buat pengakuan di hadapan pihak berkuasa kan. Jadi atas pengakuan dia itu, dia akan dipertanggungjawabkan atas pengakuan dia. Apa maksud dia dipertanggungjawabkan? Maka dia akan diambil hukum atas pengakuan dia itu. Dan dia akan dikenakan tindakan, hukuman. Dengan pengakuan dia, kita anggap dia telah buat jenayah tu. Kita tak nampak dia buat, tapi dia mengaku. Ya. Jadi dengan pengakuan itu sudah cukup untuk dijadikan sebagai bukti. Dia bukti ni, kalau tak ada pengakuan, kita akan cari saksi. Kita akan cari bukti. Tapi bila sudah ada pengakuan direkodkan, maka pengakuan itu sendiri adalah merupakan bukti. Jadi itu yang kita nak bincangkan dalam tajuk pada hari ini. Dan pengakuan ni dalam konteks syarak ni dia lebih luas lagi. Dibahagikan kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan hak Allah, ya, dan perkara-perkara yang berkaitan dengan hak manusia. Perkara yang berkaitan dengan hak manusia ni ada yang melibatkan harta. Contohnya, satu orang tu dia buat pengakuan, saya ada hutang dengan Zaid, contoh. Saya ada hutang amount tertentu dengan Pak Abu. Itu dipanggil apa? Itu dipanggil pengakuan juga. Dan dalam konteks syarak, bila dia mengaku seperti itu, maka dia akan diambil tanggungjawab atas pengakuan dia. Maknanya apa? Maknanya kita akan arahkan untuk dia buat macam yang dia mengaku. Oleh kerana dia mengaku dia ada hutang, maka mahkamah lah. Mahkamah, pihak berkuasa akan bertanggungjawabkan dia atas pengakuan dia itu untuk dia melunaskan hutang yang dia mengaku ada melakukannya. Itu adalah mukaddimah ijmal untuk kita faham tajuk yang kita bincangkan pada pagi ini. Kata pengarang, sah pengakuan apabila ia datang daripada seorang mukallaf secara sukarela walaupun ketika berada dalam keadaan sakit, seterusnya dibimbangi membawa kematian. Maksudnya pengakuan yang sah hanyalah
apabila ia datang pertama daripada orang yang mukallaf. Pengakuan daripada orang yang tak mukallaf, contohnya budak bawah umur, ataupun pengakuan datang daripada orang gila, tidak terpakai. Tidak valid. Tidak valid. Tak payah dengar pun. Tak payah masukkan dalam laporan pun. Sebab apa? Pengakuan daripada orang yang bukan mukallaf, dia belum baligh ataupun dia gila, tidak valid, tidak terpakai. Tidak ada apa-apa tidak ada apa-apa unsur kekuatan padanya untuk dia dibawa lagi ke atas. Okey? Dan pengakuan itu pula dia mesti datang daripada sukarela. Sebab itu semasa nak direkodkan pengakuan, kena ada penyataan bahawasanya saya secara sedar dan secara sukarela membuat pengakuan seperti berikut. Kena ada kenyataan bahawasanya ia berlaku secara sukarela, ia berlaku secara sedar dan faham. Barulah pengakuan yang akan direkodkan itu sebagai pengakuan yang ada dia punya nilai dia. Dan pengakuan itu seperti disebutkan tadi mestilah ada unsur sukarela dan pengakuan tetap sah walaupun dibuat ketika sakit. Dibahaskan orang tu dia sakit, dia buat sesuatu pengakuan, contohnya dia mengaku dia ada wakafkan contohnya harta dia, ataupun dia mengaku dia ada hutang. Jadi adakah kita kata oleh kerana dia tengah sakit, dia punya otak tak normal ke, maka pengakuan dia tak terpakai? Tak terpakai. Terpakai pengakuan itu walaupun dibuat masa sakit. Terpakai walaupun sakit yang sedang dia hadapi itu adalah bersifat maradul maut. Apakah maksud maradul maut? Maradul maut ni maksudnya sakit yang membawa kematian. Dia memang mengaku tu waktu dia sakit, dan sakit itulah yang akhirnya dia meninggal dunia. Tetap pengakuan yang dibuat dalam tempoh tersebut valid, terpakai, diterima. Diterima dan hukumnya adalah sah. Kemudian kata pengarang, warushdi id iqraruhu bil mali wa sahhal istithna'u bittisali. Baik, maksudnya syaratnya ialah pengakuannya berkaitan soal harta mestilah daripada orang yang mempunyai kelayakan dalam pengurusan harta. Sah lafaz pengecualian dalam lafaz ikrar dengan syarat ia disebutkan secara bersambung dengan ikrar itu. Dan ada syarat tambahan. Kita tengok bila satu orang dia buat suatu pengakuan, apakah konteks ataupun apa isi pengakuan dia lah, tentang apa, kan? Tentang apa? Dia buat pengakuan tentang jenayah ke? Dia buat pengakuan tentang suatu tanggungjawab harta ke atas diri dia ke? Kita tengok. Itu dipanggil apa? Perkara yang diakui, diperakui. Orang tu dia mengaku buat jenayah. Itu dipanggil apa? Perkara yang diakui itu tentang jenayah yang dia buat. Perkara yang diakui itu adalah tentang harta. Tentang ada tanggungjawab harta. Contohnya, saya ada berhutang dengan Zaid kerana membeli sesuatu barang. Contoh. Itu dipanggil pengakuan tu. Dan kalaulah pengakuan dia itu dalam bentuk harta, dalam bentuk tanggungjawab harta, maka syarat orang yang mengaku itu dia mesti bersifat dengan rasyid. Dalam kitab ini, dalam terjemahan diterjemahkan dengan orang yang mempunyai kelayakan dalam pengurusan harta, ataupun dalam bahasa fiqahnya kita panggil ar-rusydu. Jadi kalaulah orang yang buat pengakuan tentang harta tapi dia bukan rasyid, dia tak layak menguruskan harta. Kita dah belajar sebelum ni. Orang yang tak layak menguruskan harta sendiri ni antaranya dipanggil safih.
Safi. Safi ni orang yang mana dia tak reti nak uruskan kewangan. Dia tak boleh beza duit kuning, duit hijau dengan duit merah. Orang tipu dia bak duit ni, dia boleh kena tipu je. Datang beli barang kecil je. Orang kedai tu kata RM50, beli gula-gula. Beli gula 10 ketul. RM50 contohnya. Dia bagi RM50, lepas tu dia balik. Dia tak ambil baki pun. Maka maknanya orang yang ada something pada dia punya pemahaman tentang kewangan. Maka tak boleh diserahkan untuk dia uruskan sendiri harta dia. Itu panggil safi. Maka kalaulah pengakuan yang melibatkan harta datang daripada orang yang seperti ini, maka tak didengari, tak terpakai, tidak ada nilai valid yang boleh dibawa ke atas. Itu maksudnya mempunyai kelayakan dalam pengurusan harta. Kemudian pengarang ada menyebut sedikit tentang masalah lafaz pengecualian dalam ikrar. Tentang masalah lafaz pengecualian dalam ikrar. Dia ikrar ni, bab pengakuan ni, dia ada akta pun. Dia ada akta pengakuan. Sebenarnya benda ni detail. Sebab kita kena faham kenapa dia detail. Kerana nanti bila nak dibawa kes, nak dibawa bicara, perbicaraan itu berpusat ke atas pengakuan dia. Berpusat. Jadi kita kena bedah betul ayat yang dia gunakan ketika mengaku. Ayat itu menunjukkan umum ke, menunjukkan khusus ke. Kena dibedah. Kena diperincikan ayat dia. Jadi dalam pengakuan ini dia ada ayat yang berbentuk kecuali. Kecuali. Contohnya dia kata, saya ada berhutang dengan dia RM1,000 kecuali 500. Contohlah ayat dia macam tu. Saya ada berhutang dengan dia RM1,000 kecuali 100. 1,000 kecuali 100 berapa? 1,000 kecuali 100. 900. Maksudnya 1,000 kecuali 100. Maksudnya 1,000 tolak kecuali 1,000 kecuali 500. Okey. Tinggal 500 lah. Kecuali 1,000 kecuali 500 maksudnya 1,000 tolak 500. Ya. Ini satu contoh daripada banyak contoh. Dia panggil tentang dalam rangkap pengakuan tu dia ada ayat kecuali. Ada ayat nafi. Kan? Maka disebutkan kat sini, sah lafaz pengecualian dalam lafaz ikrar dengan syarat ia disebutkan secara bersambung. Okey, dalam sirah ikrar ni, perkataan kecuali itu hanya valid, hanya ada fungsi, ada kuasa untuk menolak yang sebelumnya kalau disebut secara bersambung. Saya bagi contoh yang lain lah. Saya bagi contoh bab nikah. Satu orang kalau dia kata, kamu jatuh talak 3 kat isteri dia, kamu jatuh talak 3 kecuali 2. Maka maknanya berapa? 1. Maka maknanya yang jatuh tu 1 sahaja. 1 je. Tapi perkataan kecuali 2 itu hanya terpakai kalau dia sebut terus. 3 kecuali 2. Tapi kalau dia sebut jatuh talak 3, kemudian lepas 5 minit dia terfikir, kenapalah aku cakap talak 3 dah tak boleh rujuk. Kemudian dia cakap kecuali 2. Jadi perkataan kecuali 2 tu terpakai tak untuk menolak bilangan 3 tadi? Ya. Tak terpakai. Sebab apa? Kerana dia tak bersambung dengan ayat utama tadi. Samalah juga dalam bab pengakuan ni. Perkataan kecuali ni dia hanya diterima kalau dia disebut bersambung dengan ayat utama. Kalau dia disebut kemudian tak bersambung, terpisah dengan ayat-ayat yang lain, maka perkataan kecuali itu tak terpakai. Itu yang, ini contoh kecil je. Kalau kita baca dalam syarah, macam-macam contoh dibahaskan. Sebab orang kan bercakap macam-macam cara, macam-macam versi. Ya. Jadi kalau orang ahli fiqh ni,
dia akan tentukan ayat ini menunjukkan umum, ayat ini menunjukkan khusus, ayat ini ada ayat penafian, ayat ini ada unsur menafikan yang awal. Dia sebut, kemudian dia nafikan. Contohnya, saya ada hutang 1,000, itu dia isbatkan. Kecuali 500, itu dia nafikan. Jadi macam mana? Kepala lain, hujung lain, itu semua dia ada perincian dia ada ahli hukum yang boleh tentukan status dan maksud daripada sesebuah ayat pengakuan. Ya, Masya Allah. Itu dia kan beberapa petikan yang sempat kita bawa, kita bincang di sini untuk kita fahamkan tentang bab ikrar ataupun pengakuan mengikut syariat Islam. InsyaAllah Ustaz, kita akan sambung lagi Ustaz. Ada lagi beberapa petikan untuk sesi siaran kita yang akan datang. InsyaAllah Ustaz, kita akan sambung lagi nanti Ustaz. Sebab kalau tengok waktu ni, masa dah memang sampai timing dia Ustaz. InsyaAllah kita akan sambung lagi untuk sesi perbahasan dengan lebih lanjut selepas ni. Ustaz, kita doakan untuk Ustaz, semoga terus sihat Ustaz, kuat di sana insya-Allah Ustaz, dan terus mendapat perlindungan yang sebaiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Insya-Allah Ustaz, jumpa lagi Ustaz untuk pertemuan kita. Jumpa lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang terus ikuti Bola Bicara kita menerusi rancangan Tahsinul Ibadah, dan anda boleh tonton lagi sebenarnya buat ulang kaji. Jom sertai kita di Facebook, di YouTube, dan juga di situ anda boleh dapatkan kembali perbincangan dalam rancangan Tahsinul Ibadah bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Lutfi Muharram. Okey, dan buat anda kekal bersama IKIM FM sebab banyak lagi perkongsian selepas ni hanya di IKIM FM, inspirasi utama anda.